Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, last week kita ada cerita tentang 3 beradik yang jadi korban dan sebagainya. Setiap minggu kita akan sajikan korang dengan satu-satu kes baru daripada kalangan rakyat Malaysia ni sendiri, daripada kita nak cover kes luar kan. So aku rasa dekat Malaysia ni pun banyak kes yang mungkin kita boleh jadikan pedoman ataupun mungkin apa-apa je lah pengajaran untuk diri kita sendiri. Okay guys, untuk minggu ni kita akan cerita macam mana pengorbanan seorang abang yang nak lindung adik dia, tapi last-last abang dia ke tali gantung. So kita akan borak lepas ni. Layan intro dulu macam biasa. Jangan lupa like, subscribe dan juga hit bell notification guys. Roll it. Biasalah guys, sebagai seorang abang, kalau kita ada adik perempuan khususnya, memang tugas kita untuk lindungi mereka daripada diganggu ataupun dan sebagainya lah. Senang cerita, anasi-anasi kat luar ni bukan boleh percaya pun kan. Okey, kita tak nak cerita panjang, kita nak terus ke biodata si abang ni. Okey, kejadian ni berlaku di Sabah tau waktu ni. Alright, nama dia adalah Aldin Tawasil yang berusia 22 tahun ketika kes ini berlaku pada tahun 2017. Dia tinggal bersama dengan family dia di rumah kampung Sabah Baru, Jalan Tengah Nipah, Lahad Datu Sabah, dan dia ni juga merupakan seorang penganggur pada ketika itu. So guys, macam mana boleh tercetusnya kes ni? Okey, kita terus ke kronologi dia. Pada 16 Jun tahun 2017, sekitar 3 petang, ketika Aldin ni tengah nyenyak tidur, tiba-tiba dia terbangun kerana dia mendengar suara orang menangis dan bunyi bising dari luar rumahnya. Dia terus bangun daripada bilik and then dia pergilah keluar untuk tengok apa benda yang tengah jadi. So waktu dia dah sampai kat luar tu guys, dia nampak ahli keluarga dia yang ketika itu macam tengah dalam keadaan berkumpul, dan dia pun macam apa hal ni, apa masalah ni, tertanya-tanyalah. Orang baru bangun tidur kan, biasalah mamai dan sebagainya kan. And then waktu dia approach family dia yang sedang berkumpul tu, ada salah seorang daripada mereka ni memberitahu bahawa abang ipar kepada Aldin ni, iaitu Roston Tunai yang berusia 29 tahun ketika itu, telah pun bertindak merogol adiknya beberapa hari yang lepas. So bila dia dengar statement tu, memang baru bangun tidur mesti baran punya kan, kepala tengah ngang kan. Aldin ni selain dia marah, of course lah dia terkejut dengan berita tersebut, tapi dia kata perkara tu memang tak dilaporkan kepada pihak polis atas beberapa faktor dalaman keluarga waktu tu. So waktu tu si Aldin ni dia mempersoalkan keputusan diorang untuk tak buat report kepada pihak polis dengan alasan mungkin kakak dia ke apa ke kan. So waktu ni Aldin macam baran dia banyak memerontak. So dia macam kata kalau kau tak nak bawa dia ni pergi polis, biar aku settlekan sendiri. Lebih kurang macam tu lah. So waktu tu guys, si Aldin ni dia tak fikir banyak. Dia memang fikir dia nak pergi dekat abang ipar dia. Dia biar dia berdepan sendirilah, senang cerita dengan abang iparnya tentang kes adiknya ni. Memanglah kan, kalau adik aku kena pun aku baran kan. Bila kita tahu benda ni bukan dia curi gelang adik dia je ke, dia curi selipar ke, bukan. Ini dia curi benda lain kan. Of course dia marah kan. So waktu Aldin ni pergi berjumpa dengan Roston ni, dia borak lah sebenarnya. Dia cuba nak berbincang pada awalnya, tapi waktu dia sampai kat Roston ni, dia kata dia melihat Roston ni dalam keadaan panik dan ketakutan kerana dia tahulah si Aldin ni datang untuk jumpa dia sebab apa? Sebab you know what you doing, so I know what you doing lah. Dia panik lah, dia tahu perbuatan dia dah kantoi dekat bahagian keluarga isterinya. So waktu tu dalam keadaan dia panik, dia goyang apa semua tu, Roston ni telah pun bertindak mengeluarkan pisau untuk mengacam Aldin. Okey, waktu tu dia kata dia cuba menyerang Aldin dengan menggunakan pisau, tetapi berjaya ditepis dan dirampas pisau itu oleh Aldin. Kira dia ni mungkin tak belajar wushu. Macam tu kan. Dia dapat balik. Itulah cerita dia. So Roston tu waktu tu dia memang katanya takut lah kan, bila dah lah nak cuba cederakan orang, pisau pula kena rampas. Waktu tu apa lagi option yang dia ada? Larikan diri je lah. Tapi waktu dia tengah berlari tu, dia dikatakan terjatuh, dan kemudian Aldin menikam Roston beberapa kali selepas dapat tangkap si abang ipar dia ni. Senang cerita macam ni lah. Dia dah pisau kena rampas, dia lari.
lelai macam dalam filem kau selalu nampak dia tersadung dek batu ke, dia sadung dek kayu ke, geram jatuh. Si Aldin ni tak fikir banyak, macam itulah lebih kurang. Tapi guys, waktu Aldin melakukan perkara tersebut, diorang ni bukan berdua tau waktu tu. Sebab kejadian tu guys disaksikan oleh beberapa ahli keluarga mereka. Lalu diorang pun tak ada budi bicara ke apa, diorang pergi buat report polis dan terus menghubungi ambulans pada waktu tersebut. Aku rasa dalam waktu ni mungkin diorang ni chaos tau, tengah serabut huru-hara. Tapi yang peliknya, member ni rogol adik dia tak nak buat report. Yang Aldin ni tikam dia terus buat report. Apa masalahnya ni? Tapi memanglah dah kena tikam, dah berdarah, memang nak kena panggil ambulans. So ambulans datang, polis pun kena datang lah. So waktu tu guys, pasukan perubatan dan pihak polis tiba di tempat kejadian untuk melakukan siasatan lanjut. Okey, waktu tu ambulans angkat si Ruston ni bawa pergi hospital. Dan waktu tu pun orang ambulans tu dah cakap dah yang Ruston ni mengalami kecederaan parah dan dia dibawa ke hospital Lahad Datu untuk rawatan. Manakala Aldin pula dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan. Tapi guys, nak cerita panjang pun tak guna, nak tembak pun dah kena. Ruston telah pun meninggal dunia ketika mendapat rawatan di hospital. Sedang cerita umur tak panjang, mati tak dalam iman lah. So macam mana nak cakap, bila kita nak cerita balik benda ni refleks pada kita, dia more tu bagan lah apa yang si Ruston ni buat dekat adik dia. Tapi itulah, mungkin cara dia tak kena lah. Kita punya Malaysia ni ada undang-undang lagi kan. So bila dia, aku rasa dia ni kena provoke si Aldin ni. Dia macam kau datang dekat bah, aku tikam kau bah. Sekali pump dapat pisau balik, apa tak hasil. Bertukar cerita lah, plot twist kat situ. So guys, selepas dia kejadian tersebut, Aldin ni memang kena duduk dalam lah, senang cerita. Pada 15 Oktober 2021, Aldin Tawasil didakwa dan dijatuhkan hukuman sampai mati di atas tuduhan membunuh abang iparnya. Sebab Ruston tu meninggal dunia lah. So bila dia meninggal dunia, kena charge lah dia ni bunuh abang ipar dia. Pada mulanya guys, kes ni disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesesaan, iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata tajam. Namun apabila mangsa meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di hospital, suspek telah pun ditukarkan kanun dia, seksyen dia, dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Dengan keterangan Aldin di mahkamah, dia telah memberitahu bahawa sebelum dia bertindak menikam abang ipar dia waktu tu, Ruston ni telah pun diberitahu kepada mahkamah yang dia dah rogol adik saya. Dia macam tu lah beritahu. Dia rogol adik saya tikam lah dia. Macam tu lah kan. So Ruston ni telah pun merogol adik perempuannya dan ada membuat percubaan untuk menyerangnya dengan pisau. Walaupun kejadian itu berlaku dan dikatakan sebagai salah satu cara untuk dia mempertahankan diri daripada mangsa, namun ketika itu Aldin didapati tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala mangsa mempunyai 13 kesan tikaman di leher, dada dan juga lengan. Sekaligus guys, mahkamah juga mengambil beberapa keterangan saksi iaitu ahli keluarga dan diorang memberitahulah, diorang klaim bahawa mereka mendengar jeritan daripada mangsa dan bunyi pergelutan di ruang tamu. Okey, sementara itu guys, saksi which is ahli keluarga dia juga bagi tahu yang dia melihat bahawa Aldin berada di atas badan mangsa dan menikamnya beberapa kali ketika mangsa cuba berlari untuk keluar rumah. So, sedang cerita tindakan tu jelaslah yang Aldin ni sememangnya berniat untuk membunuh mangsa. So, selepas dia dengar semua keterangan daripada ahli keluarga dan tiada laporan khusus yang dibuat oleh pihak keluarga terhadap pertuduhan Ruston merogol adiknya, sekaligus dengan apa yang diorang bagi tahu, dengan itu hakim menjatuhkan hukuman terhadap Aldin Tawasil selepas pihak pembelaan gagal mengemukakan keraguan muhasabah sepanjang prosiding berlangsung dan pihak mahkamah juga tidak mengambil kira hal yang terjadi sebelum kes tikaman ini berlaku dan hukuman sampai mati Aldin juga dikekalkan. Nah, tak tahulah apa nak cakap. Aku pelik lah family dia ni. Kan dia macam, faham tak? Siapa yang dia nak mati kan ni sebenarnya? Macam tu lah. Dia orang macam lebih sayang Ruston tu is think of anak kandung dia sendiri tau. So aku tak kerti nak cakap banyak sebab family dia mungkin menonton video ni kan. So yeah guys,
Apa komen korang? Kau boleh drop dekat bawah. Tak ada nasihat untuk kali ni. Fikir-fikir sendiri. See you guys. Watch out dulu. Bye.